أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir, alaika yasir, wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Imam Farid bin Sya'ri. Dan sudi bersama-sama dengan kita menurut iman dalam kuliah asal hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril, Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis selaku moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك أو ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan sentiasa untuk sama-sama mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bermuzakarah tentang ilmu, bermuzakarah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan ianya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala memberi kepada kita
taufik dan hidayah dengan berterusan untuk sama-sama kita sentiasa berada dalam keadaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan juga sentiasa menjadi pencinta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini kita sambung lagi daripada perbincangan hadis yang ke-19, iaitu hadis yang bertajuk pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam konteks ihfazil, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak meminta, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu nak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita nak meminta, tempat yang kita meminta adalah kepada zat yang tidak jemu memberi, sebagaimana kita telah bincangkan pada minggu lepas, iaitu Allah Ta'ala memberitahu pada kita, Allah Ta'ala berfirman was'alullaha min fadlih. Mana segala apa yang kita nak minta daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pada Allah. Segala perkara, sama ada perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, maka kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang apabila kita meminta pada Allah, maka Allah Taala akan memberi kepada kita, dan Allah Taala akan memuji orang-orang yang sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita meminta kepada selain daripada Allah, maka ianya adalah satu perkara yang menyebabkan kehinaan di sisi Allah. Dia akan menghinakan diri kita sendiri. Iaitu meminta kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kehinaan dan kerendahan. Itu tajuk yang kita akan baca pada petang ini, iaitu pada muka surat yang ke-209. Iaitu apabila kita meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendedahkan diri kita kepada kehinaan. Apabila satu orang tadi dia meminta kepada manusia, maka ia akan menyebabkan kehinaan. Orang akan caci maki dia, orang akan hina dia. Walaupun bukan dari sudut penghinaan dari sudut apa? Dari sudut lisan, tapi penghinaan itu yang mana ianya penghinaan itu berlaku daripada hati. Maka apabila kita minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berlaku salah satu daripada dua perkara. Apabila manusia diminta sesuatu, bila kita ni sebagai manusia diminta, mana manusia itu apabila diminta sesuatu, mereka akan memberikan apa yang diminta. Dia ada dua perkara. Satu, dia bagi. Bila diminta dia bagi, ataupun dia tak bagi. Itu ataupun menahannya. Maknanya dia tak memberikan apa yang diminta. Dan apabila berlaku dua keadaan ini, maka akan berlakunya dua akibat. Iaitu jika mereka menunaikan permintaan itu. Jika mereka bagi apa yang kita minta, jika mereka bagi apa yang diminta oleh orang yang meminta, maka akan berlakulah al-minnah. Akan berlakulah al-minnah, iaitu pengungkitan. Maknanya apabila mereka itu memberi apa yang diminta, mereka akan mengungkit kebaikan yang telah mereka lakukan kepada orang yang diminta, orang yang meminta. Maknanya bab mengungkit ni dia bukan berlaku secara
secara terus. Maknanya kalau lepas bagi tu tidak adalah berlaku mengungkit. Tetapi mengungkit ini akan berlaku bila? Bila berlaku sesuatu perselisihan. Maka orang yang buat kebaikan kepada satu orang lagi, dia akan mengungkit. Contohlah, bila si A dia minta tolong pada si B. Jadi si B pun bagi. Tapi satu ketika si A ni dia buat buruk pada si B. Maka si B ni dia akan ungkit. Kau tak ingat ke aku tolong kau sebelum ni? Macam-macam aku dah tolong. Ini kebalasan kau kat aku. Maka benda-benda inilah yang dikatakan mengungkit. Benda-benda macam ni dipanggil mengungkit. Maka dia akan berlaku keburukan. Apabila kita meminta, apabila meminta kepada selain daripada Allah, boleh jadi akan berlaku ungkit. Maka apabila berlaku pengungkitan, maka akan menyebabkan macam-macam perkara buruk akan berlaku. Okay. Kemudian kata jika mereka menahan, jika tak bagi pula, orang tadi minta tak bagi, maka dia akan boleh jadi apa? Boleh jadi orang yang tidak memberi itu bukan sahaja dia tak bagi, bahkan mereka akan menghina dan merendah-rendahkan orang yang meminta. Mereka akan mengejek, akan mempersendakan orang-orang yang meminta. Dia tak bagi. Atau dia menghina lagi orang yang meminta. Dan semua perkara ini sama ada mengungkit atau juga menghina, merendah-rendahkan orang yang meminta itu akan menyebabkan hati orang yang meminta itu, yang mana keadaan dia satu orang Muslim, maka dia akan menyakiti orang Muslim yang lain. Akan menyebabkan sakit hati antara satu sama lain. Orang yang bagi, kemudian berlaku keburukan, berlaku pergaduhan, dia akan mengungkit. Maka dia akan menyebabkan berlakunya sakit hati. Kau dah bagi, kau mengungkit pula lepas tu. Ataupun dia akan dia ni buat buruk, sedangkan dah tolong dia. Ataupun ada satu, dia tak bagi, tapi dia hina-hina lagi. Maka ini akan menyebabkan dia akan berlakunya menyakitkan hati orang lain. Sedangkan izaul muslim, menyakiti orang Islam yang lain, hukumnya haram. Menyakiti orang Islam yang lain hukumnya haram. Menyakiti orang lain ni bukan sahaja pada fizikal, bahkan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hati juga. Maka ia membuka ruang kepada rasa membenci dan bersedih. Akan menyebabkan orang yang diungkit tadi akan rasa benci. Dan orang yang dihina tadi akan jadi sedih. Dan akan berlakulah saling menjatuhkan kehormatan. Dia akan menghasilkan dendam dan sebagainya. Dan juga orang yang meminta akan menyebabkan tercemar air mukanya. Maka oleh kerana itulah, meminta ini adalah salah satu daripada perkara-perkara, meminta-minta kepada manusia adalah salah satu daripada perkara yang perlu kita elakkan. Sebaliknya, meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau satu orang tadi dia meminta bukan atas dasar terdesak. Dia meminta bukan untuk bukan semata-mata untuk yang perkara yang terdesak, perkara yang perlu. Bahkan dia meminta untuk memperbanyakkan harta. Maka ianya
hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah satu sifat yang buruk. Meminta-minta kepada manusia dalam keadaan untuk memperbanyakkan hartanya. Maka ini terdapat larangan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat cercaan daripada baginda. Mana terdapat ancaman daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata man sa'alan nasa amwalahum takaththuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Sesiapa yang meminta-minta harta orang lain untuk dikumpulkannya, untuk semata-mata nak menambah hartanya, memperbanyakkan hartanya, maka sesungguhnya hanya sahaja dia telah meminta bara api Jahannam. Maka kat sini falyastaqil aw liyastakthir dalam hadis tersebut adalah salah satu bentuk kata apa, istihza. Maknanya mintalah sedikit ataupun mintalah banyak. Maka kalau kamu minta sedikit, seolah-olah kamu minta sedikit daripada bara api. Kalau minta banyak, maka seolah-olah kamu minta banyak daripada bara api. Maka ini adalah salah satu daripada peringatan kepada manusia supaya jangan kita suka meminta-minta kepada orang lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk minta pada Allah. Nabi SAW suruh kita minta pada Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak meminta sesuatu, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu minta kepada manusia, kerana meminta kepada manusia akan menyebabkan kehinaan pada kamu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, iaitu Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, berkata, asasnya meminta-minta itu hukumnya adalah haram. Asasnya meminta-minta itu hukum dia haram. Tetapi ada keadaan yang mana ia dibolehkan. Boleh untuk meminta-minta kerana ada tuntutan atau keperluan yang mendesak yang menyebabkan perlu kepada meminta. Mana sebab apa hukum dia haram? Sebab meminta-minta itu berarti mengeluh terhadap Allah. Maknanya dia minta pada manusia, sebab apa? Dia minta pada Allah, dia tak dapat. Sebab dia tak ada yakin dengan apa yang dia minta. Dia tak yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu dia minta-minta pada manusia. Dan apabila dia meminta-minta kepada manusia, maka di dalam keadaan meminta itu terkandung makna dia meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan padanya. Allah Ta'ala dah kurniakan macam-macam nikmat dan dia mengeluh, dia rasa tak cukup, sedangkan apa yang Allah Ta'ala bagi pada itu pun sebenarnya telah mencukupi untuk diri dia. Maka kalaulah tanpa keadaan terdesak, maka dia tak boleh untuk meminta-minta. Maka dia kalau nak meminta-minta, maka perlulah dia gunakan apa yang ada. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, masih lagi ada nikmat-nikmat yang lain. Maka dia kena gunakan dulu. Sehinggalah habis. Bila dah tak ada, barulah dia meminta pada Allah. Maknanya Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala tak beri kepada orang yang meminta itu, maknanya Allah Ta'ala tahu apa yang dia ada tu masih cukup untuk dia. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan kerana apa hukumnya haram? Kerana meminta-minta itu terkandung makna menghinakan diri kepada selain daripada Allah. Orang Islam dia tak boleh hinakan diri dia, melainkan hanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia meminta kepada orang lain dengan berlutut dan meminta-minta dengan mendesak dan sebagainya, seolah-olah dia telah hinakan diri dia di hadapan selain daripada Allah. Maka perkara itu adalah perkara yang tak sepatutnya.
Maka dia tak akan terlepas daripada hinaan orang yang dipinta. Dan kadang-kadang dia diberikan kerana faktor malu ataupun riak. Kadang-kadang orang yang bila orang mendesak, maka kadang-kadang akan menyebabkan dalam hati dia tak nak bagi. Tapi kalau dia tak bagi, akan menyebabkan malu. Sebab apa? Sebab dia ada harta tapi dia tak bagi pada orang lain. Dia nampak ada orang lain nampak, dia tak bagi. Jadi dia rasa malu. Dia ada harta tak bagi pada orang. Sedangkan dalam hati dia, dia rasa apa? Dia rasa berat nak bagi. Dan kadang-kadang dia terpaksa bagi kerana apa? Kerana nak tunjuk pada orang, supaya orang tak kata dia ni kerekut. Maka akan menyebabkan rasa tidak redha dengan pemberian. Maksudnya dia bagi tu dalam keadaan tak redha. Sebab tu meminta-minta ini satu perkara yang dilarang. Kata orang yang meminta kepada manusia, maka mereka akan menolaknya. Ini satu syair. Ada satu syair yang mengatakan, yang menyebutkan orang yang meminta kepada manusia, maka manusia akan menolaknya. Dan orang yang meminta hanya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah dia tidak akan kecewa. Dan ada riwayat mengatakan yang ada ketika yang boleh seseorang itu meminta-minta. Dan antaranya seperti mana yang diriwayatkan oleh Qubaisah atau Qabisah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah seorang daripada 3 golongan. Iaitu pertamanya orang yang menanggung hutang, dan dia orang yang dia menanggung hutang dan hutang itu terpaksa dibayar dengan segera. Maka dia boleh meminta sehingga dia menyelesaikan tanggungan hutangnya. Kemudian apabila hutang itu telah selesai, maka dia tak boleh dah meminta. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah pada hartanya, sehingga habis hartanya, dan boleh baginya meminta-minta sehingga dia mencapai kemampuan untuk hidup. Maknanya dia, contoh dia rumah dia terbakar, habis semua. Semua keperluan dia habis. Jadi dia boleh minta pada manusia sehingga dia mampu untuk meneruskan mencapai kehidupan dia, yang mana kecukupan. Dan yang ketiga, seorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya, sehingga 3 orang yang berakal dari kaumnya berkata, sungguhnya si fulan telah ditimpa kemiskinan. Mana dia satu orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin sampai orang yang kenal dengan dia sampai orang tahu, orang yang sekeliling dia tahu dia ni memang dah jatuh miskin. Maksudnya dia dikenali, dia diketahui yang dia ni dah jatuh miskin. Dan sehingga dia tak mampu untuk menghasilkan pendapatan. Maka boleh baginya meminta-minta sehingga dia mampu untuk hidup. Selain daripada 3 orang ini, wahai Qabisah, adalah harta haram yang dimakan oleh pelakunya secara haram. Maksudnya kalau kita tidak ada di kalangan 3 orang ni, maka kita tidak boleh meminta. Okay, dan ada riwayat yang lain yang daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu sama seperti orang yang menggores wajahnya sendiri, orang yang mencalakan wajah dia sendiri. Maknanya dia menghina diri dia sendiri.
Mana kalau orang yang sentiasa meminta-minta kepada manusia, seolah-olah satu orang yang orang kata menoreh mukanya. Ha, kecuali jika dia meminta kepada penguasa. Dia minta pada orang yang yang menguruskan Baitul Mal. Ataupun dia meminta kerana darurat, kerana terpaksa. Maka orang yang sini dia tidak dikatakan sebagai menghina diri. Ni kalau kata dia pergi jumpa, maknanya dia dah tak cukup keperluan, ataupun dia memang dah bekerja, dah tak mampulah nak menghasilkan keperluan yang mencukupi. Jadi dia boleh untuk pergi meminta. Maknanya kalau kata nak minta zakat, maka dia tak boleh, maka dia boleh, boleh untuk pergi meminta. Dia pergi, yang tu tak tercela. Sifat yang sedemikian tak tercela. Sebab apa? Dia memang keperluan dan dia pergi kepada orang yang berkuasa untuk yang bahagian orang yang memberi bantuan. Dia minta sebab apa? Sebab apa dia tidak tercela? Sebab dia meminta haknya sendiri, iaitu dia sebagai orang yang miskin dan haknya ada pada bahagian zakat. Maka dia boleh minta bahagian dia daripada zakat. Maka itu tidak tercela. Dan apabila dia meminta kepada penguasa ataupun pemerintah, orang yang menguruskan Baitul Mal, maka orang yang uruskan Baitul Mal tak boleh menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang yang meminta. Maknanya dia tidak boleh mengungkit. Sebab apa? Memang harta tersebut untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Dan juga dia tak boleh nak mengungkit-ngungkit pemberian tersebut kepada orang yang meminta, sebab dia adalah wakil. Dia bukan orang yang pemberi. Bukan harta dia. Dia hanya uruskan je. Dia wakil. Maka kedudukannya sama seperti orang yang meminta wakilnya agar dia mengembalikan hak yang masih berada di tangannya. Contoh macam dia adalah sebagaimana dia wakil, dia wakil kalau ada orang wakilkan dia untuk uruskan harta dan orang tadi boleh tarik balik, minta balik harta tersebut daripada wakil. Macam itulah juga dia ni wakil untuk serahkan harta kepada orang yang berhak, maka dia tak boleh mengungkit pemberian tersebut. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memberi galakan supaya orang yang miskin ataupun orang fakir itu berusaha walaupun dengan pekerjaan yang berat sekalipun untuk mendapatkan keperluannya. Maknanya Nabi SAW bagi galakan, yang mana Nabi SAW bersabda, suatu pekerjaan sekalipun berat dan upah yang didapatkannya sedikit, maka itu lebih baik daripada mengemis. Maknanya galakkan Nabi SAW supaya untuk seseorang itu mencari pekerjaan. Maknanya jangan kita sentiasa meminta-minta tapi kita malas untuk bekerja. Maknanya upah yang didapati daripada pekerjaan itu adalah lebih baik daripada mengemis. Walaupun mengemis tu boleh dapat banyak daripada upah. Tetapi upah daripada pekerjaan itu lebih baik daripada hasil yang didapati daripada mengemis. Daripada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang daripada kamu memikul kayu bakar di atas belakangnya lalu menjualnya, dan Allah Ta'ala menjaga wajahnya
dengan hal tersebut dari meminta-minta, lebih baik baginya daripada mengemis kepada orang lain. Apakah mereka memberinya atau menolaknya. Maknanya buat kerja walaupun pekerjaan tu berat dan upahnya sedikit, itu lebih baik daripada kita meminta-minta kepada manusia. Sebab apa? Sebab kalau kita kerja dan kita memang berhak untuk dapat upah tersebut. Dan kalau orang tak bagi, kita kena minta lah. Sebab itu adalah hak kita. Tetapi kalau mengemis ni, dia bukan hak. Jadi kalau kata tak perlu, maknanya kita tak boleh nak meminta-minta. Walaupun meminta-minta itu boleh untuk orang yang terdesak. Tetapi kalau dia bekerja itu lebih baik. Sebab apa? Upah yang didapatkan tu memang itu adalah hak dia sendiri. Yang mana kalau dia dapat upah daripada pekerjaan itu, lebih baik daripada meminta-minta. Mungkin dengan sebab itulah Rasulullah SAW telah mengikat perjanjian dengan mereka yang memberi bai'ah kepada baginda untuk berpegang teguh dengan Islam. Sesungguhnya sebilangan sahabat telah memberikan bai'ahnya berdasarkan perjanjian tersebut. Mana ada sahabat yang berbaiat dengan Nabi untuk tidak meminta-minta. Di antara mereka ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, Thauban dan Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mana salah seorang daripada mereka terjatuhnya cambuk ataupun tali kekang kenderaannya, ini untanya, dia tidak meminta daripada seorang pun untuk mengambilkan cambuk itu untuknya. Di mana ada beberapa hadis yang Nabi SAW mengambil bai'ah daripada mereka untuk tidak meminta. Daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bersama 9 atau 8 atau 7 orang di sisi Rasulullah SAW. Dan beliau bertanya, apakah kamu tidak membaiat Rasulullah SAW? Padahal kami baru membaiat baginda SAW. Maka kami berkata kepada baginda, kami telah membaiatmu wahai Rasulullah SAW. Kemudian baginda bersabda, apakah kamu tidak membaiat Rasulullah SAW? Maka Auf radhiyallahu anhu, mana ada sahabat yang lain, tanya. Mana kat sini, Sayyidina Auf radhiyallahu anhu, maka kami pun membentangkan tangan kami dan kami berkata, kami telah membaiatmu wahai Rasulullah SAW. Pada apakah kami membaiatmu? Apa yang kami nak baiat dengan engkau wahai Rasulullah? Maka baginda SAW bersabda, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa asarra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'an. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafari yasqutu sautu ahadikum fama yas'alu ahadan yunawilhu iyyahu. Dia kata apa yang baginda baiat, apa yang mereka baiat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berbaiat dengan kamu supaya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan kamu tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Dan kat sini dan baginda menyebutkan dengan satu kalimah secara rahsia.
Mana secara kata wa asarra kalimatan khafiyah. Maknanya Nabi SAW baiat ni dua perkara dan Nabi cakap secara perlahan. Wala tas'alun nasa syai'a. Janganlah kamu meminta apapun kepada manusia. Maka sungguh aku melihat sebahagian daripada mereka apabila cemeti ataupun cambuk salah seorang mereka jatuh daripada tunggangan, maka mereka tidak meminta kepada orang lain untuk mengambilkannya. Benda macam tu pun mereka jaga, tak minta orang lain untuk ambil. Jadi ini pegangan sahabat radhiyallahu anhum terhadap perintah daripada Nabi SAW, mana tak minta kepada sesiapa pun. Kerana apa? Kerana terdapatnya keburukan dalam meminta-minta. Dan ada riwayat daripada Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, siapakah yang mahu menerima dariku satu perkara yang dengannya aku memohon agar diberikan syurga? Nabi bagi kelebihan. Kalau kamu nak terima dan kamu akan dapat syurga. Maka Thawban radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu meminta apapun kepada manusia. Perawi berkata, terkadang cemeti Thawban jatuh dan dia berada di atas untanya, namun dia tidak meminta kepada sesiapa pun untuk mengambilnya, tetapi dia akan turun daripada kenderaannya lalu mengambil cemeti tersebut. Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum berpegang dengan perintah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyuruh mereka untuk tidak meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa meminta kepada Allah dan tidak meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam. Qala Hakimun faqultu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq la azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ila al-ata' fayaba an yaqbalahu minhu thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa'aba an yaqbala minhu syai'an. Faqala Umaru inni ushhidukum ya ma'syaral muslimin ala Hakimin anni a'rid alaihi haqqahu min hadzal fai'i fayaba an ya'khudhahu. Falam yazra' Hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya radhiyallahu anhu. Kat sini Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, aku meminta kepada Nabi SAW, maka baginda pun akan memberi kepadaku, dan aku pun kembali meminta dan beliau kembali memberi, baginda pun bagi lagi pada aku. Hadis ni masyhur, iaitu dia minta pada Nabi, Nabi bagi. Kemudian dia pergi balik pada Nabi, minta lagi, Nabi bagi juga. Kemudian mana Nabi setiap kali diminta, Nabi tetap bagi. Setiap kali Nabi SAW diminta, Nabi akan bagi. Maka lepas pada tu, baginda SAW bersabda, wahai Hakim, kata, inna hadzal mali khadiratun hulwatun. Dia kata, harta ini adalah sesuatu yang manis, hijau, dan yang mana dia menggiurkan, yang menawan hati. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Sesiapa yang mengambil harta ini dengan jiwa yang dermawan, maka dia akan diberikan keberkatan padanya. Maksudnya kalau ambil dalam keadaan dia mengambil dalam keadaan hatinya dengan sifat dermawan. Maksudnya dia ambil harta tu, dia akan manfaatkan dia untuk orang ramai.
maka dia akan diberi keberkatan. Tetapi faman akhadhahu bi isyrafi nafsin, mana kalaulah dia ambil harta tersebut dengan dengan sifat yang jiwa, dengan jiwa yang jiwa yang mana tu bi isyrafi nafsin, mana jiwa yang ingin, orang kata ingin tamak, maka dia tidak akan diberikan kepada, maka tidak akan diberkati pada harta tersebut. Kata seperti mana orang yang makan makanan tetapi dia tidak akan kenyang. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia bagi dia galakan, bagi dia targhib, supaya tangan yang di atas itu, tangan yang di atas, ini tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Maka setelah daripada peristiwa itu, setelah daripada targhib Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia berkata, ya Rasulullah, demi zat yang jiwamu yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan meminta kepada siapa-siapa pun selepas engkau. Maksudnya lepas daripada ini, maknanya kalau lepas pada baginda wafat, dia tak akan minta dia tak akan minta kepada sesiapa pun. Sehinggalah hatta ufariqa dunya, sehinggalah aku telah berpindah daripada, aku telah berpisah daripada dunia. Maka setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, lepas tu berlalunya zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mempelawa hakim untuk diberikan pemberian, maka dia telah enggan untuk menerima pemberian tersebut. Kemudian ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun sama juga. Dan Sayyidina Umar panggil dia nak bagi harta pada dia, dia kata dia tak nak. Dia tak menerima daripadanya sedikit pun. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya aku telah ushhidukum, aku menjadikan kamu semua wahai orang Islam sebagai saksi ke atas Hakim bin Hizam. Sesungguhnya aku telah menawarkan ke atasnya akan haknya daripada harta fight ini, lalu dia telah enggan untuk mengambilnya. Maka Sayyidina Hakim radhiyallahu anhu tak mengambil, tidak meminta sesiapa pun. Dia tidak akan dia tak akan mengambil. Dia tidak akan ambil daripada seorang pun. Mana dia tidak akan meminta daripada manusia selepas baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga dia wafat. Semoga Allah Taala merahmati dan juga meredai beliau. Kat sini nak bagi tahu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum begitu berpegang teguh dengan baiat mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka bercakap, mereka mengutarakan janji. Dan itu juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak didik kita supaya kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan pada petang ini, ianya dapat memberi panduan kepada kita, untuk memberi semangat kepada kita supaya kita sentiasa apa sahaja yang kita nak, kita dahulukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sisi Allah Taala lah ada segala-galanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Maknanya di sisi Allah Taala lah segala kunci khazanah ghaib. Di sisi Allah Taala lah ada segala-galanya. Di sisi Allah lah terdapatnya kunci-kunci khazanah yang mana tidak akan berkurang sedikit pun daripada khazanah Allah Taala, walaupun Allah Taala berikannya kepada seluruh makhluk di atas
di atas muka bumi ini. Oleh itu janganlah kita berputus harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita uh, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita berpaling daripada meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz, nak buka soalan ke? Boleh sikit. Sikit ya. Okey, jemaah nak bertanya sikit je Ustaz kata, jangan banyak-banyak. Ustaz dah lama duduk dalam kereta, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya simpan soalan ni hari tu, minggu lepas. Okay. Kalau macam kita takut nak, ini yang untuk yang lepas punya, itulah. Okay. Kalau kita takut nak berdoa sebab kita rasa macam misal kata kita doa untuk minta sabar kan. Nanti bila kita minta sabar, nanti Allah uji kita dengan ujian-ujian yang untuk test kita punya sabar tu limit tahap mana. Jadi kita takut nak minta sabar. Jadi kita takutlah nak doa. Macam mana? Boleh ke Ustaz? Untuk doa, mana doa ni, doa supaya kalau kata dia minta kesabaran ni diminta apabila berlaku sesuatu benda yang menyebabkan kita kena sabar. Jadi sebab tu kat situ meminta sabar. Jadi kat sini bagusnya kita minta meminta kekuatan untuk untuk melaksanakan segala perintah. Mana termasuklah sabar tu sekali. Mana kalau kita sebab apa ada yang mengatakan jangan kamu minta sabar. Kesabaran, kalau sabar ni bila benda tu dah berlaku. Mana kalau sebelum tu itu kalau nak mintalah kekuatan untuk melaksanakan perintah. Termasuklah sabar tu sekali dalam perintah tu. Jadi tu jangan, kalau kita minta, jangan kalau kita takut, mana Allah Ta'ala tak bagi. Kalau kita takut, Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala takkan timpakan pada kita sesuatu benda yang kita tak mampu buat. Mana kalau benda tu berlaku, sebenarnya Allah Ta'ala tahu kita mampu untuk tanggung benda tu. Jadi kalau kita nak kalau kita minta pertolongan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Mana kalau kata jangan kita takut minta pada Allah Ta'ala. Mana kita minta saja pada Allah. Jadi minta doa tu secara general lah. Maknanya kalau yang secara khusus ni biasanya kalau contohlah dia ditimpa musibah, mana gunakan ketabahan hati yang kuat. Itu tak apa. Tapi kalau nak minta, bagusnya kita minta secara general. Contohnya kalau macam kita minta rumah ke, kita minta isteri ke, anak ke, kadang kita takut dengan apa yang kita minta tu kita diuji dengan benda tu. Dia minta apa? Macam mana tak faham? Contohnya kalau macam kita minta rumah besar ke, kita nak ada rumah sendiri, tapi bila kita dah ada rumah, kita diuji dengan kita sibuk dengan rumah, kita lupa nak pergi masjid. Contohnya macam tu lah. Maknanya bila sebab tu kita minta, dan minta tu tak ada masalah, boleh je minta rumah dan sebagainya. Kemudian kita mintalah supaya Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam amal, dan janganlah menyebabkan nikmat yang kita ada tu menyebabkan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya kita kena minta jugalah benda tu.
Oh, baik Ustaz. Ha. Soalan yang Wallahu kedua, a'lam. untuk minggu lepas ni juga, yang ayat surah Al-Anbiya tu, ayat 90 tu ada perkataan rohaba, tu maksudnya takut ya Ustaz? Uh, Raghaban Rahaba. wa rahaba. Raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Ya. Sekejap. Rahaba tu takut. Apa beza rahabah tu dengan khauf? Ha? Dengan khauf. Khauf pun takut juga kan? Khauf. Kata khauf ketakutan yang secara secara general. Satu raghaban wa rahaba. Mana? Sekejap. Maaf Ustaz. Sekejap. Banyak-banyak soalan dah kabur tadi. Saja. Ampun moderator. Tak adalah. Tak apa, bagi masa Ustaz jawab. Okay. Okay. Sentiasa berdoa kepada kami wa yad'unana raghaba, penuh harapan serta gerun takut. Maknanya kat situ dia sebenarnya lebih kurang je makna khauf. Kat situ dia kata meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa dan juga yad'unana boleh memberi makna menyembah. Maknanya menyembah Allah Ta'ala atau beribadat pada Allah Ta'ala dan berdoa pada Allah Ta'ala dalam keadaan gerun dan takut. Dalam keadaan harap dan takut. Maknanya harap, sebab tu dia kata al-imanu bainal khawfi war raja'. Sama je sebenarnya. Cuma kat situ raghaba ni berkeinginan dalam keadaan berharap. Raghabah tu raja'ah apa? Rojak lah tu memberi makna Rajak rojak, lah kan? pengharapan. Oh, Rahaba ni dia tu benda khauf yang lah. takut, khauf. Faham. Dan bila rahaba ni sebenarnya ada makna dia lari. Maknanya lari daripada sesuatu kerana takut. Maknanya buat berdoa dalam keadaan dalam keadaan ada harap dan juga takut yakni dalam keadaan khauf, takut kepada sesuatu benda yang menyebabkan kemudaratan. Kadang-kadang kita doa kepada Allah Ta'ala akan satu-satu perkara mana perlu ada pengharapan Allah Ta'ala beri pada kita, dan juga dalam keadaan ada khauf, takut pada Allah Ta'ala dengan sebab kemungkinan doa yang kita minta tu menyebabkan kemudaratan. Maknanya doa dengan harap dan takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu wallahu a'lam lebih kurang. Maknanya kat sini raghaban itu memberi makna rajak, rahaba itu memberi makna khauf. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Yang tadi tu kan yang pasal tali cambuk tu jatuh, dia tak minta tolong. Macam tak
takkan nak minta tolong pun tak boleh. Tak, maknanya kat sini dia bukan kat sini bukan masalah boleh ataupun tak boleh. Masalah dia kat sini dia nak apa kata meluruskan keyakinan dia hanya pada Allah Ta'ala. Maknanya kalau dari segi orang awam, maknanya benda tu bukan satu kesalahan lah. Sebab apa kadang-kadang dia nak turun, kadang-kadang susah dan sebagainya nak ambil. Tetapi ni dia baiat dengan Nabi yang mana dia takkan minta pada satu orang pun. Hatta untuk satu keperluan urusan dunia dia sendiri. Maknanya bukan benda yang wajib kena minta pada Allah. Bahkan benda-benda kecil pun kalau ikutkan tak ada masalah. Boleh je tolong. Tapi oleh kerana benda-benda macam tu dia rasa benda tu pun dikira minta pada manusia yang boleh menyebabkan kata rendahnya martabat dia di sisi Allah Ta'ala, maka benda tu pun dia tak minta orang buat. Itu maksud dia. Maknanya bukan kata haram. Bukan kata benda tu haram. Maknanya hatta benda tu keperluan pun dia takkan minta pada manusia. Itu sahabat. Sebabnya kalau kita ni macam sebagai orang awam, bila kita cakap macam tu, sebab bila kita dah belajar ni kan, kita cerita ke orang, aku tak nak minta macam ni, tak nak minta tolong ke orang, minta ke Allah. Kadang orang macam sinis ke, macam pelekeh kita, benda-benda macam tu. Tak, Macam mana nak kat elak? situ, maknanya dia kita Nabi SAW bagi macam tu. Dan sahabat buat itu atas dasar benda tu adalah satu tarbiyah. Tarbiyah kepada diri kita yang mana nak supaya kita ni hanya ada tak putus harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak menjadi kesalahan kalau kita contohlah kalau kita buat macam tu, kita tak minta tolong orang. Jangan. Orang tu pula jangan kata kita ni ego dan sebagainya. Kadang-kadang tak minta tolong tu bukan satu benda buruk. Lepas tu lagi satu, kalau kita minta tolong orang pun dia tak semestinya benda buruk. Kadang-kadang benda tu keperluan. Jadi sahabat-sahabat apa sahaja yang mana mereka sedaya mungkin untuk tak minta pada orang, itu adalah benda yang orang kata apa? Benda yang terbit daripada hati dia sendiri. Maknanya dia bukan nak beritahu macam mana lah. Kira dia usaha sendiri lah dulu ya, daripada minta orang dia usaha sendiri lah. Ya, betul. Okey, faham. Terima kasih Ustaz Siti je. Baik. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Cukup ke? Macam mana nak buka lagi soalan? Allahu'alam. Okey, mungkin satu lagi kot. Ada. Kalau ada lah. Kalau tak ada, saya tutup. InsyaAllah. Sila. Macam tak ada je. Okey, tak apa. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Di atas hari ini pencerahan syarah tentang meminta-minta ni. Masya Allah. Memang Islam melarang kita meminta-minta kecuali dalam keadaan terdesak diharuskan lah. Masya Allah seperti yang Ustaz dah terangkan sebelum ni. Masya Allah. Tapi yang paling patut kita minta adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi dan segala-galanya lah. Allah. Ini Allah kan. Jadi kalau kita minta pada manusia ni, manusia pun cemuh juga. Kan Ustaz? Tapi mintalah pada Allah. Allah sangat suka. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah iman kita, bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah daripada apa yang Ustaz syarahkan hari ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah malam ni Ustaz. Pada malam ini kita pada pukul 8.05 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad dengan
tajuk Keranamu Diturunkan Al-Quran, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 9.15 malam insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.